Salam sejahtera bersama saya Nevin Majid dalam 15 minit MMTV edisi 1 Ogos 2024. Kita ke berita utama. Kementerian Kesihatan KKM akan menguatkuasakan Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 selewat-lewatnya hujung tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata antara peraturan yang termaktub mengikut akta itu termasuk pendaftaran, penjualan, pembungkusan dan pelabelan serta satu perintah berkaitan larangan merokok di tempat awam. Tambahnya, akta tersebut sudah dibawa ke Jabatan Peguam Negara AGC itu dan kini berada di peringkat akhir. Dr. Zulkifli turut memberitahu semua peraturan ini akan dikuatkuasakan serentak dengan Akta 852 termasuk rokok elektronik yang menyaksikan kawalan lebih ketat terhadap penjualan produk vape ke atas kanak-kanak bawah umur. Peringatan tegas saya terhadap Meta, usah jadi bacul. Itu merupakan amaran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini yang mengecam tindakan pihak Meta menurunkan hantaran video serta ucapan takziah beliau berikutan pembunuhan Allahyarham Ismail Haniyeh semalam. Kandungan itu turut mengandungi kritikan terhadap pembunuhan berkenaan. Anwar menerusi kantarannya di media sosial menegaskan agar pihak Meta tidak menjadi pengecut dan alat rejim Zionis Israel. Terdahulu, bahagian media dan komunikasi strategik Pejabat Perdana Menteri PMO turut mengecam tindakan pihak Meta menurunkan hantaran foto perjumpaan Perdana Menteri dengan pemimpin Hamas di Doha, Qatar, Mei lalu. PMO dalam kenyataan berkata tindakan tersebut ternyata memperlihatkan diskriminasi terhadap situasi di Palestin dan pemimpin negara itu. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menegaskan tidak akan berkompromi dan akan mengambil tindakan tegas kepada mana-mana institusi pendidikan tinggi awam atau swasta IPTA atau IPTS maupun individu yang didapati terlibat dalam penjualan sijil akademik. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata di peringkat kementerian itu terdapat pemantauan dan kawal selia yang dijalankan Jabatan Pendidikan Tinggi JPT melalui pemeriksaan ke atas IPTS selaras dengan Akta Institusi Pendidikan Swasta 1966 Akta 555 berkaitan pengeluaran sijil palsu. Selain itu, katanya KPT mempunyai prosedur operasi standard SOP yang dilaksanakan untuk memastikan kesahihan sijil akademik bagi tujuan pengesahan oleh orang awam. Beliau merujuk laporan sebuah akhbar berhubung tindakan terdesak individu mahu mendapatkan kerja merupakan antara punca segelintir individu sanggup membeli dan menggunakan sijil akademik palsu. Selain itu, terdapat juga golongan pekerja yang melakukan penipuan tersebut bagi tujuan kenaikan pangkat. Dalam perkara itu, Zamri memberitahu orang ramai juga boleh menyemak kelayakan dan maklumat berkenaan menerima ijazah kehormat dan ijazah kedoktoran di portal Grade KPT. Seorang lelaki ditahan selepas disyaki memukul, mencekik dan menolak isterinya ke dalam gaung dalam satu kejadian di Gerik Sabtu lalu. Bertindak melalui laporan mangsa, suspek berusia 39 tahun itu diberkas di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Baling Kedah semalam. Ketua Polis Daerah Gerik, Superintendent Zulkifli Mahmud berkata dalam kejadian itu mangsa berusia 32 tahun dijumpai orang awam dalam keadaan berseorangan di tepi jalan sekitar pukul 2 petang. Menurutnya, siasatan mendapati mangsa berjaya menyelamatkan diri dengan merangkak naik dari gaung ke bahu jalan. Sementara itu, menurutnya mangsa yang mengalami kesan calar, luka dan lebam pada tubuh badan telah menerima rawatan lanjut di Hospital Taiping. Tambahnya, kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh. Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan Utusan Malaysia dan Kosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melalui laman web shop.mediamulia.com.my sekarang. Kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara.
Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Ketua Pengarah Laut Jabatan Laut Malaysia, Kapten Muhammad Halim Ahmed dihadapkan di Mahkamah Session Shah Alam atas dakwaan menipu bekas Ketua Pengarah terdahulu berhubung kebenaran kapal membawa heavy grade oil di perairan negara pada Oktober 2020. Bagaimanapun, tertuduh mengaku tidak bersalah selepas kertas pertuduhan dibacakan ke atasnya di hadapan Hakim Datu Anita Harun. Berdasarkan pertuduhan, Muhammad Halim, 57 tahun, didakwa menipu bekas Ketua Pengarah Jabatan Laut, Datuk Baharin Abdul Hamid apabila memperdayanya dengan mengemukakan surat Kementerian Pengangkutan Malaysia. Surat tersebut menyatakan Menteri Pengangkutan pada 22 Oktober 2020 memutuskan bagi syarikat-syarikat perkapalan yang diberikan pengecualian untuk membawa heavy grade oil di dalam perairan Malaysia perlu dikekalkan mengikut tarikh yang diluluskan. Sedangkan tiada kelulusan sedemikian diberikan dan dengan itu menyebabkan Baharin mengeluarkan surat pengecualian kepada syarikat-syarikat perkapalan yang berkenaan yang mana beliau tidak akan melakukannya sekiranya tidak diperdayakan sedemikian. Kesalahan tersebut didakwa dilakukan di Pejabat Jabatan Laut Pelabuhan Klang ketika tertuduh bertugas sebagai setiausaha bahagian maritim Kementerian Pengangkutan pada waktu berkenaan. Oleh demikian, beliau dituduh melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 417 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 5 tahun, denda atau kedua-duanya sekali. Mahkamah kemudian menetapkan tarikh sebutan semula kes untuk penyerahan dokumen pada pukul 9 pagi 7 Oktober depan sebelum memutuskan jumlah jaminan dan syarat tambahan. Selepas 8 tahun menyulam cinta, penyanyi dan pelakon Jaslina Hashim bakal menamatkan zaman janda dengan kerabat Diraja Negeri Sembilan Tunku Edi Nasruan Adil minggu ini. Difahamkan Majlis Perkahwinan Jaslina atau Nur Jaslina Hashim Khairuddin Mohamed Hashim, 46 tahun dengan pilihan hatinya itu, akan diadakan di sebuah lokasi eksklusif di Ibu Negara. Katanya semua persiapan sudah disiapkan dan majlis perkahwinan akan berlangsung dalam tempoh beberapa hari lagi. Penyanyi lagu Ku Intai Cinta Dalam Rahsia itu juga memberitahu majlis tersebut akan diadakan secara tertutup dan hanya akan dihadiri oleh ahli keluarga sahaja. Kita ke berita dunia. Seorang ahli selap mata dari Malaysia menempah nama dalam Guinness World Records selepas melakukan 17 aksi ilusi dalam tempoh 3 minit. Avery Chin berjaya mencatatkan rekod dunia itu sebagai aksi selap mata paling banyak dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan. Gelaran itu sekaligus mengatasi rekod sebelumnya yang dipegang oleh seorang ahli selap mata dari India, Alwin, pada 2023. Semasa percubaannya, Chin menggunakan beberapa hela termasuk membuat objek hilang dan muncul semula serta pelbagai aksi menakjubkan lagi. Sebuah rakaman video tular di media sosial menunjukkan seorang wanita meraihkan perceraiannya dengan menari dalam sebuah parti. Dalam video yang dikongsi di laman Instagramnya, Sheros Nur Muhammad, 32 tahun, menari dengan diiringi lagu Bollywood pada pesta cerainya yang dipercayai diadakan di Amerika Syarikat. Beberapa belon turut dipasang di parti tersebut dan terdapat ayat bertulis Divorce Mubarak ataupun tahniah atas perceraian anda. Untuk rekod, wanita yang berasal dari Pakistan itu sebelum ini memenangi pertandingan Ratu Cantik Miss South Asia World 2024. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari Iklaneka, theutusan.com.my. Beralih ke berita ekonomi, Malaysia dipilih untuk menganggotai Lembaga Pengelola Organ Subsidiari Pertubuhan Kerjasama Islam OIC bagi penggal 2025 hingga 2028. Kementerian Luar dalam satu kenyataan mengumumkan Malaysia dipilih sebagai ahli Lembaga Pengelola Universiti Teknologi Islam IUT dan Pusat Pengembangunan Perdagangan Islam ICDT.
Menurutnya, pemilihan itu berlangsung pada sesi ke-46 Suruhanjaya Hal Ehwal Ekonomi, Kebudayaan dan Sosial Islam di Ibu Pejabat OIC di Jeddah, Arab Saudi, Isnin lalu. IUT adalah institusi pendidikan dan pendidikan di Bangladesh yang ditubuhkan pada 1981 dengan objektif utama untuk menyumbang kepada pembangunan sumber manusia negara-negara anggota OIC khususnya dalam bidang kejuruteraan, teknologi serta pendidikan teknikal. Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang Pindaan 2024 MSBA 2024 yang dikuatkuasakan oleh Bank Negara Malaysia BNM akan berkuatkuasa bermula hari ini 1 Ogos 2024. Pindaan tersebut antara lain memperuntukkan penjara mandatori untuk tempoh tidak lebih 10 tahun dan denda sekurang-kurangnya RM50,000 bagi pengendali perniagaan perkhidmatan wang MSB yang haram serta penerangannya lebih jelas berhubung kesalahan bersubahat dengan pengendali haram. Ia juga memperuntukkan takrifan perniagaan kiriman wang dan skop bukti lebih jelas untuk digunakan bagi mendakwa pengendali haram serta tindakan pentadbiran dan bukan tindakan undang-undang yang perlu diambil oleh BNM terhadap kesalahan operasi oleh pemegang lesen MSB selaras dengan tindakan penguatkuasaan yang lebih setara dengan tahap keseriusan kesalahan. BNM dalam satu kenyataan hari ini berkata pindaan pada MSBA akan memperkukuh keupayaannya untuk melaksanakan tindakan penguatkuasaan secara berkesan terhadap pengendali haram. MSBA diterbitkan untuk pertama kali pada 2011 dan akta berkenaan mentadbir amalan serta penyelesaian industri MSB yang terdiri daripada pengurus wang, pengendali perkhidmatan kiriman wang dan pemborong mata wang. Berita sukan berlogo wanita negara Perlitan Emtina mencipta sensasi apabila melakar sejarah baru dalam sukan badminton negara selepas mara ke separuh akhir Sukan Olimpik Paris 2024. Kejadian itu hadir selepas mereka menewaskan pasangan Korea Selatan Kim So-young, Kong Hee-yong dengan straight set 21-12, 21-13 pada aksi suku akhiran tempoh 42 minit di Port de la Chapelle Arena petang tadi. Keputusan itu menyaksikan Perlitina akan bertemu pasangan China Chen Xingchen, Chia Yifan di pentas separuh akhir esok. Sebuah siaran langsung televisyen memaparkan seorang atlet sukan Olimpik dilihat muntah dalam kuantiti yang banyak selepas dia terpaksa menyelam semasa acara renang di Sungai St. Paris semalam. Peserta triathlon Kanada Tyler Mislawchuk baru saja melintasi garisan penamat selepas berenang hampir 1.6 km di sungai berkenaan. Difahamkan selama lebih 100 tahun sungai tersebut dilarang berenang kerana orang ramai berisiko dijangkiti penyakit sekiranya tertelan air sungai yang tercemar dan mengandungi kandungan tinggi bakteria berbahaya E. coli. Namun Perancis yang menjadi tuan rumah Sukan Olimpik buat kali pertama dalam tempoh 100 tahun membenarkan atlet-atlet yang mengambil bahagian dalam acara renang maraton dan triathlon untuk berenang di situ. Sungai Seine tetap gagal dalam pelbagai ujian kebersihan yang dilakukan kerajaan Perancis bagi persiapan Sukan Olimpik meskipun telah membelanjakan hampir RM45 bilion bagi mengatasi masalah berikut. Sebagai penutup 15 minit MTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 2 Ogos 2024. Jangan lupa dapatkan khabar Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevlin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.